Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya nak terangkan cara-cara untuk isi borang QRMDT ataupun Syariah Discretionary Trading M+, salah satu daripada produk terbaru M+ lah yang ada lesen daripada Bursa Malaysia dan Security Commission. So buat masa ni M+ adalah satu-satunya broker yang dapat lesen untuk buat DT lah untuk klien-klien M+. So okay, uh, sebelum saya teruskan, saya nak share screen dulu. At least tuan-puan boleh tengok lah. Ini adalah QRMI, portfolio syariah DT. So kalau tuan-puan dah masuk dalam channel yang saya sediakan ni, ada info QRMI Islamik ni kan. Dalam ni ada beberapa informasi menarik lah yang saya dah share. Antaranya adalah video penerangan cara-cara macam mana DT ni dijalankan oleh pihak M+. Ini boleh tengok pada tarikh 27 Julai. Lepas tu untuk borang-borang kita ada, saya dah share borang-borang pada 8 Ogos. Ataupun sebelum ni pun saya ada share jugalah. Tapi better tuan-puan tengok yang 8 Ogos ni. Ada contoh-contoh borang dan borang yang perlu diisi serta performance lah. Yang ni yang uh, tim QRM DTM Plus punya performance. So kalau tengok yang warna hijau ni, dia compare dengan FBM KLCI small cap. Ini yang FBM KLCI yang utama. Ini yang small cap. Yang small cap ni adalah M Plus punya perbandingan lah untuk tengok performance DT tu kan. So generally kalau tengok memang dia punya performance agak bagus lah kan. Okay, so info-info lain tuan pun boleh tengok dalam video yang saya dah share dalam channel tu, boleh tengoklah secara detail. So, macam mana cara nak isi borang untuk tuan puan buka akaun DT supaya pihak M Plus boleh tradekan modal tuan puan kan. So, okay. Mula-mula boleh tengok borang contoh lah dekat sini kan. So, kita ada beberapa borang yang tuan puan perlu isikan. Yang pertama sekali, saya buka satu PowerPoint lah kan untuk memudahkan tuan-puan punya rujukan. Okey, jap. So, right. Borang yang pertama yang untuk buka account form untuk buka account QRM Islamic DT. Ni Islamic tu syariah DT lah kan. Syariah DT. Yang pertama sekali syarat dia adalah mesti ada account CDS cash upfront. Sama ada Islamic CDS ataupun conventional CDS, tak kisah. Ya, dengan syarat dia mesti cash upfront. Maksudnya tuan-puan tak boleh buka account CDS yang collateral. Yang collateral ni maksudnya yang boleh gunakan margin, tak boleh. So mesti kena ada cash upfront account dulu. Kalau boleh buka, kalau apa ni, klien saya buka yang cash upfront CDS menggunakan kod R408 lah kan. R408 ni saya punya remisory code. Okay. Kod remiser Dr. Zul. Okay. So boleh buka yang account CDS cash upfront dulu. Then bila dah approve apa semua sekali, barulah kita boleh isikan borang-borang untuk buka account DT kan. So first borang yang kena isi untuk account DT adalah form client detail. Client detail. Okay, kita tengok dulu apakah form yang ada dekat situ kan. First kena isi nama. Nama ni kalau boleh dia kena sama dengan nama dekat IC kan. Sebagai contoh kalau saya bagi contoh IC ni kan, T Min Jun. So kena isi ni yang form yang kedua ni, yang dekat tengah-tengah ni adalah yang kita dah buat siap-siap dia punya kolom untuk tuan-puan isi. So dia dah ada warna biru ni kan. So yang warna biru ni dah boleh isi siap-siap. Okay. Sebagai contoh saya letak kat sini. Make sure huruf besar lah T Min Jun. Contoh. Okay. Ini kalau nama dia pendek.
Kalau nama dia panjang, contoh kan, kita buka nama yang panjang. Contoh nama panjang, Malaysian, IEC Malaysia sebagai contoh. Okey, ni contoh kan. Rowan Sebastian Atkinson ya, sebagai contoh. IC Mr. Bean ni kan. So, Rowan Sebastian ni kena isi yang dekat bahagian atas ni. Rowan Sebastian Atkinson ni kat bawah. Sebab dia mesti sama dengan dia punya IC dia. Kalau IC dia 2 baris, dekat sini pun kena 2 baris. Satu barisan ni dan barisan nama yang kedua tu barisan kedua lah. Kan? Kalau saya kecilkan, boleh tengok kat sini. Ni barisan pertama, ni barisan kedua. Barisan pertama, barisan kedua. Lepas tu nombor IC kena isi samalah. Okay, sama dengan yang ni 55010612 5821. Okay, kita isi kat sini lah. 55010612 5821 yang contoh lah. Okay, and then tarikh lahir apa semula Bun Putera ke apa kan, isi semua. Yang paling penting alamat ni pastikan dia sama sebiji dengan alamat dekat IC. Kalau contoh GDW Kampung Bayangan, dia satu baris, kena GDW Kampung Bayangan. Dia tak boleh tiba-tiba bayangan ni duduk kat bawah ke apa semua, tak boleh, kena sama je. Tapi kalau let's say contoh macam apa ni, nombor alamat dekat IC dia panjang, contoh macam ni, T Minjun kan sebagai contoh. So kalau tuan-puan perasan, dia ada 1, 2, 3 baris. Ni barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga kan. So kena isi sama dekat sini. Sebagai contoh, saya tengok dekat sini. Ni kita tutup dulu lah. Dia ada 3 baris. Nombor 33A, Kipak Seri Utara. Seri Utara. Barisan kedua, Jalan 2/3C. Barisan ketiga, Villa Mas 2. Baru masuk postcode 68100, Bandar Kuala Lumpur. State W Persekutuan. Persekutuan dalam bracket dekat Kuala Lumpur. Then barulah Malaysia. Okey. Kalau saya tunjuk balik dia punya IC dia. Okey. Nampak kan? Ini adalah barisan pertama, ni barisan kedua, ni barisan ketiga. Postcode Kuala Lumpur, wilayah persekutuan KL. Ini tak boleh, kalau dia tak ada jarak, kita kena jangan letak jarak. Ni dah automatik ada jarak tu kan, tak apalah. Kalau dia automatik ada jarak tu, tak apa. Okay, macam ni kan, wilayah persekutuan KL, wilayah persekutuan KL. Macam tu. Okay, kena samalah. Correspondent address, kalau sama dengan atas as above. Kalau tak sama, isi sahajalah. Yang correspondent address ni adalah alamat surat menyurat. Kalau tak sama, isi je lah. Tak kisah, ini tak ada masalah. Sebab dia tak ada rujukan IC tu kan. Email boleh huruf kecil, tak ada masalah. Contoh, Mr. Bean, huruf kecil pun tak ada masalah lah. Mr. Bean 1234 at gmail.com, tak ada masalah. Okay. Nombor phone, nombor ni apa semua ni tak ada masalah. Kalau bekerja, type employed and then masukkan maklumat pekerjaan. Dan paling penting sekali, berapa lama kerja. Gross annual income ni berapa pendapatan setahun secara kasar. Estimated net worth ni secara umumnya kekayaan kita lah. Kekayaan kita. Kalau ada 1 bilion, tulis 1 bilion lah kan. Lebih kurang biasanya kita letak ikutlah yang logik lah. Mesti besar lah daripada gross annual income kan. Okay. Yang ni jangan letak kosong. Kalau employed, kena tulis lah kerja dekat mana kan. Hollywood ke kan. Hollywood ke. Tapi kalau boleh huruf besar semua. And then lain-lain. So kalau kerja sendiri, sebaik-baiknya letak others. Kalau kerja sendiri letak others,
kosongkan yang lain-lain, letak freelance. And then letaklah berapa lama kerja sendiri tu. Contoh 10 tahun. Tapi yang ni still kena masukkan lah. Okay. Kalau kerja sendiri. Kalau student boleh letak sini freelance juga. Tak ada masalah. Kalau student. Self-employed kalau kerja sendiri. Kalau ada maklumat pejabat apa semua sekali boleh letak self-employed. Letaklah kerja apa kan. Tak ada masalah. Lepas tu kalau ada pasangan boleh isi maklumat pasangan. Nama bank ni pastikan sama dengan bank yang tuan-puan buka akaun CDS cash upfront dahulu. Bagi sama. Okay? Kalau boleh bagi sama. Kalau tak sama pun sebenarnya tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya samalah. Okay? And then make sure dia bukan joint account lah. Tekan. Kalau joint account tak boleh. Tak boleh. Sebaik-baiknya bukan joint account. Kalau sini Maybank Islamic kena tulis Maybank Islamic. Kalau dia bukan Maybank Islamic, Maybank biasalah. Kalau Maybank yang biasa jangan tulis Islamic. Mana nak tahu Maybank Islamic ke tak? Tuan-puan kena tengok contoh dekat bank statement. Okay? Biasanya dekat bank statement dia dah tulis dah ada Islamic ke tak ada kan. Contoh saya buat macam ni. Yang ni kalau Maybank ni yang kita daftar adalah Maybank Islamic. Dekat bank statement dia akan ada Islamic. Kalau Maybank yang biasa dia tak ada dekat bank statement Islamic. So kena tulis Maybank yang conventional lah. Okay, Maybank yang biasa. Right. Tu yang seterusnya. Lepas tu yang investment risk profile ni bolehlah letak midterm apa ni. Boleh isi mana-mana yang tuan-puan rasa macam logik lah. Kalau tak pernah trade letak kosong. Kalau pernah trade letaklah sini kan. Okay. Kalau ada account lain dengan broker lain boleh letak yes. Kalau tak ada bagi no je kan. Lepas tu apa-apa yang warna biru ni memang kena isi lah. Ini kalau siapa-siapa yang ada kerja dekat M Plus letak yes. Kalau tak ada letak no je. Yang ada related dengan kita kan. Yang declaration of political exposed person ni kalau ada siapa-siapa saudara mara ayah mak ayah kan. Ataupun siapa-siapa adik-beradik yang ahli politik yang ada jawatan penting kena letak yes. Kalau tak ada tekan no lah kan. Macam kita anak kepada menteri, anak kepada Perdana Menteri kena letak yes. Yang ini declaration of pursuant of common reporting standard ni biasanya letak no je lah. Okay, tekan no je. Biasa kalau kita bayar tax luar negara macam kita kerja kat Dubai, kerja kat US kena letak yes. Kalau kerja kat Malaysia bayar cukai Malaysia letak no je. Okay. Lepas tu yang declaration pursuant to rule 5.159 ni for me as a principal maksudnya kita adalah tuan hak kepada akaun tersebut lah. Okay. Alright. So kalau untuk orang lain ni abaikan je lah. Biasa kita ambil for me as a principal. Okay. So nama ni dia dah memang automatic dah. Ada dekat sini. Date kalau boleh jangan isi apa-apa. Untuk bahagian signature tuan-puan kena download tuan-puan kena print out dulu borang ni. Okay, borang ni dia ada 33 page. 33 page ni kena print out depan belakang. Okay, saya tulis kat sini. Borang kena print out depan belakang. Color atau hitam putih boleh. Dua-dua boleh. Okay, atau hitam putih boleh. Pastikan semua tulisan termasuk page numbers masuk sekali masa print. Ini penting sebab kalau page number tak masuk, M Plus tak terima. Contoh macam tuan-puan print yang ini kan dia kat bawah ni kan betul-betul kecil ni kan. Tiba-tiba page 2 of 2 ni tak masuk. So tak boleh lah M Plus akan reject. Okay, so make sure bila print out depan belakang, yang ni akan jadi muka depan. Page ni masuk. Yang ni akan jadi muka belakang dia, page 2. Yang ni pun masuk. Okay. Kalau dua-dua ni tak masuk, kena reject. Alright. So client code, mana nak dapatkan client code? Biasanya untuk kita buka akaun CDS, M Plus akan hantar email kan. Email yang mengesahkan akaun CDS kita dah approve dan dah boleh login M Plus punya account yang akaun CDS tu.
So boleh tengok balik client code. Biasanya client code ni dia ada macam contoh SBJ huruf besar 014J kat belakang, sama ada J atau C. Kalau account conventional C, kalau account syariah dia J lah. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah. Kalau macam Rowan Sebastian Atkinson ni, Rowan dia akan jadi macam ni. Rowan Sebastian Atkinson. Dan Rowan ni R, Sebastian S, Atkinson A. Dia macam tu. Okay. So 014 ke 013 tu M plus yang letak lah. Lepas tu yang lain-lain bagi kosong. Yang ni bahagian borang produk detail. Yang first client detail, yang second product detail. Product details. Okay. So bila dah isi yang product detail, saya ambil contoh ni. Okay, saya tunjuk yang dah isi lah. Ini jangan sign dekat PDF tu, kena print out dulu baru sign. Okay, ini sebagai contoh je lah, nak beritahu mana tempat yang kita kena sign lah. Okay. Lepas tu bila dah isi ni contoh ni macam ini dia punya client code. Lepas tu okay, kita turun bawah. Okay. Yang mana-mana bahagian yang tak ada biru ni bagi kosong je. Yang ada biru je, yang ada biru ni je yang kita kena klik lah. Okay, I am a resident of Malaysia. I do not have any domestic borrowing. Bagi I do not lah. Lepas tu nama ni dia memang dah automatic. Sign ni jangan sign dekat PDF. Nanti kena print out dulu baru sign. Okay. Lepas tu yang paling penting, how do I know the applicant? Macam mana saya kenal pemohon ni? Masukkan saya punya code remiser. Letak kat situ R408. Okay. Code remiser R408. Okay. Kena letaklah kat sini kan. So kalau tak letak kat sini, account tu tak jadi account saya, tak jadi saya bukan tuan puan punya remiser dah. Okay. Macam tu. So letakkan how I do the applicant, letakkan saya punya code remiser. Okay, apa-apa hal nanti senang kita nak berhubung kan. So yang lain-lain ni bagi kosong je. Lepas tu untuk product detail ni, signature of dealer representative ni bagi kosong je. Yang lain-lain semua bagi kosong. Okay. And then kita masuk kepada nominee account opening. Okay. Borang nominee account. Okay, borang nominee account ni dia simple je. Okay, dia macam ni. So, isi nama, IC. Yang ni dah automatic kan, dah isi tadi. Lepas tu kena sign. Kat sini sign. Okay, itu je lah. Itu je borang nominee kan. Itu je. Simple. Lepas tu page kosong ni nanti kita kena print lah. Untuk agreement dia tuan-puan kena baca. Okay, baca. Setiap page kena tanda tangan kecil. Setiap page kena ada initial. Okay, initial, tanda tangan kecil. Semua page untuk agreement tu, daripada page pertama kena initial sampai bawah. Okay. Yang ni jangan sign dulu, print out dulu baru sign. Okay. Lepas tu kena isi nama. Okay. Isi nama dekat bawah ni. Yang sini kan dia tak automatic. Yang ni tuan-puan kena isi lah. Rowan Sebastian Atkinson. Isi nama. Lepas tu dia punya IC lah. Okay. 5516 berapa-berapa lah. Tu dia punya IC tu. Okay. Yang ni kena masukkan lah tarikh lahir. Ni kalau ada nombor IC lama kan. Nombor IC lama kena isi ya. Lupa saya nak cakap. Nombor IC lama dekat atas ni. Kalau ada A, contoh kan nombor IC lama kan dia start dengan A kan. A 12346 macam tu kan. Apa semua mail apa semua kan. Ni kena isi lah semua ni kena isi lah. Okay. Lepas tu okay. Ini samalah dengan yang atas tadi. Alamat IC kena sama. Ni alamat surat menyurat, nombor telefon, email, nombor telefon rumah kalau ada, pekerjaan, nama syarikat dan sebagainya, alamat syarikat,
Okey, yang ni boleh potong manually lah, dah print nanti baru boleh potong, tak ada masalah. Kalau ada siapa-siapa yang bekerja dekat M Plus yang ada kaitan dengan kita, macam apa ni, husband atau wife ataupun mak ayah kan. Kalau tak ada tekan, kalau tak ada potong yang yes ni, bagi no sahaja kat situ. Okey, kalau tak ada lah. Okey, ini tak ada masalah. Nanti kita boleh potong dekat bila dah print out. Kalau tak ada, bagi kosong. Potong yes, bagi ada no je kan. Okey. So annual income kena isi estimate net worth ni bagi sama yang dengan ke atas. Sama yang dengan ke atas, yang atas sekali tu. Ni. Yang gross annual income ni. Ni. Okey, bagi sama tu. Gross annual income ni bagi sama. Lepas tu kalau ada kita punya waris. Yang ni untuk waris lah, next of kin. Nanti kalau ada apa-apa hal yang berlaku kepada kita kan, account tu nanti waris boleh tuntut lah kan. Masukkan dia punya detail dia lah. Masukkan dia punya detail dia waris. Nama, alamat dia, nombor IC dia, perhubungan dengan waris kita kan, alamat dia, nombor telefon, email address dan sebagainya. Biasa orang letak pasangan lah, suami ke isteri ataupun anak-anak pun boleh. Lepas tu yang ni memang dah isikan, M Plus dah isikan. Lepas tu kan untuk minimum sum ni bagi tak siap-siap 30,000. Okay, 30,000. Specific instruction ni, kalau kita nak M Plus deduct, potong terus daripada akaun CDS kita, kita boleh letak dekat situ from trust account. Tapi trust, TRUST kan. Tapi kalau kita macam nak tunggu akaun DT ni dah approve, baru kita nak bank in kan ke account M Plus, yang ni pun boleh. So kalau macam ni, kita nak tunggu account DT tu approve, biasanya 5 hari lah approve, then baru kita bank in kan ke account Maybank M Plus ni. Kita bagi kosong je lah kat sini, jangan letak apa-apa. Okay? Section 4 ni kan, ni yang bahagian ni ada specific instruction ni, bagi kosong. Okay? Ini yang borang DT tu. Sekejap yang borang DT tadi, borang DT dah settle. Yang ni yang trading agreement. Okay, yang ni yang nombor 6 lah. Okay, trading agreement kena initial setiap page dan tanda tangan lah. Tanda bahagian yang perlu isi semua maklumat dengan lengkap. Okay, samalah dengan yang ke atas tadi. Okay. Ni nombor 4. Okay. So, saya tunjuk yang contoh. Yang contoh ni sebab dia dah sign. So, ni contoh je lah Nah, ni tuan-puan kena sign lah. Dekat bawah jangan sign sama ni dia. Kita punya initial sendirilah Okay, bagi initial semua. Lepas tu bawah ni kena ada nama penuh, nombor IC dengan tanda tangan. Okay, yang agreement form tu kan. Yang ni yang nominee tu tadi, tanda tangan. Lepas tu yang agreement tu. Yang ni kan agreement ni. Kena baca. Initial setiap page. Initial. Isi maklumat yang perlu diisi. Yang ni tanda tangan. Okay, and then particular of IDT account ni lah. Yang tadi tu kan, lepas agreement tu yang schedule 1. Yang ni pun kena isi, then initial. Ni kalau ada yang siapa-siapa kerja dekat M Plus. Kalau tak ada, tekan no lah no je. Okay. Yang lain-lain semua initial. Yang ni yang saya cakap tadi, kalau nak M Plus deduct daripada trust account, baru letak kat situ instruction. Kalau tak, bagi kosong je. Okay. Yang ni bawah ni. Okay, bagi kosong. So, yang ni yang schedule 2 fee and charges. Yang ni tak perlu isi apa-apa, just sign je. Ni bahagian section B,
maintenance charge. Saya kena letak kat sini. Dalam bahagian fee and charges section B. Okay, section B, maintenance charge. Full signature. Okay, yang ni tuan-puan kena tanda tangan penuh kat sebelah ni. Yang ni yang page yang ke-11. Saya telah ni. Page 11. Okay, ini contoh dia ada full signature dekat sini. Ni. Maintenance charges, full signature, tapi kena ada initial juga kat bawah. Okay, ini pun sama initial kat bawah. Initial. And then masuk schedule 3, risk disclosure statement. Pun sama, ada initial. Schedule 4, Personal Data Protection Act. Initial juga. Okay. Initial juga. So dia ada yang salinan bahasa Melayu pun initial jugalah. Okay. So masuk yang borang ni, nominee ni, M plus Melaka Equity Nominee Account, term and condition untuk nominee, masukkan nama penuh kita. Okay, letak nama penuh, isi. Okay, saya turun. Ini yang bahagian kita kena isi lah. Yang ni yang tak sign lagi. So nanti tuan-puan kena sign. So masukkan nama. Okay, masukkan nama. And then kat semua dekat bahagian initial ni, kena tanda tangan. Okay, tanda tangan semua. Initial lah. Initial. Sampai bawah sekali, bahagian signature of applicant tu kena tanda tangan penuh dekat sini. Yang ni page yang page nombor 4 dalam bahagian nominee account ni. Okay. So dekat sini tanda tangan penuh, nama dan IC. Witness ni kosongkan, nanti pihak M Plus yang akan isikan. So sini pun initial lah. Okay. Schedule 1 untuk fee and charges ni pun kena initial juga. So bila semua dah isi, yang mana-mana perlu isi dah isi, and then print out depan belakang, make sure semua page masuk dah. Page 1, page 2 ni tak hilang bila dah print. Okay. Yang ni selalu hilang ni sebab dia bawah betul kan. So make sure semua dah print. Bila dah dapat semua depan belakang cantik, daripada 33 page ni, dia kalau depan belakang dia akan jadi dalam 16 page. 16 ke 17? 16 page lah. 17 page. So bila dah dapat 17 page, dah print semua, barulah tuan-puan sign. So jangan lupa masukkan bahagian part 6 ni kan, to be completed ni. Yang ini letak saya punya reminder code R408. Okay, ini kena isi lah So yang lain yang atas-atas ni tak perlu initial. Yang bawah-bawah tu je. Dah start daripada agreement tu kena initial. Tanda tangan semua sekali tak boleh isi tanda tangan digital. Tak boleh isi dekat PDF tu terus. Print out dulu baru tanda tangan. Sebab M Plus nak yang original signature guna pen. Sebab kita form print out kan. Tapi isi maklumat semua boleh type, tak ada masalah. Cuma tanda tangan sahajalah kena physical lah, kena tanda tangan dengan pen lah. Okey, macam ni kan. Bila dah print out baru tanda tangan. So bila dah print out semua sekali, dah isi lengkap apa semua sekali, kalau boleh, kalau let's say tuan-puan tak confident sebelum postkan ke M Plus, PM saya, bagi saya check dulu. PM bagi saya check dekat WhatsApp ke Telegram, better Telegram lah bagi saya check dulu semua sekali, and then barulah boleh post. Make sure sebelum post masukkan RM20. Okay, masukkan RM20 dalam sampul berserta borang. Okay. And then masukkan fee untuk bayar pendaftaran tu je. Okay. Masukkan RM20 dalam sampul berserta borang. Lepas tu tuan-puan hantarkan ke QRM tuan-puan hantarkan ke M Plus punya ni, M Plus punya alamat ni. Okay. Hantarkan ke M Plus punya alamat.
So attention to Ryan. Okay, attention to Ryan. Letak saya punya reference code DT REMFET R408. Tu. So to attention to Ryan, letak saya punya kod DT REMFET 408. Alright. Itu sahaja. So bila dah post ke alamat M Plus ni, dah masukkan RM20 dalam tu, check balik semua detail-detail yang ada. Bila semua dah lengkap, kalau tak confident boleh bagi tahu saya lah, boleh saya check dulu, and then boleh post attention to Ryan. Biasanya akan ambil masa dalam 5 hari lah. Okay. Akan ambil masa dalam 5 hari. 5 hari selalunya barulah M Plus approve. So bila M Plus approve, tuan-puan akan ada Ryan lah, selalunya Ryan akan WhatsApp lah. Dia akan WhatsApp bagi tahu, ataupun dia akan email lah, WhatsApp atau email. Ini saya tak sure. Biasanya WhatsApp ataupun email lah. Bila account dah approve, baru tuan-puan boleh bank in-kan duit ke account DT yang ni. Ini dia punya account dia. Ni. Okay, ni. So bank in-kan ke sini lah. Ni. M Plus Islamic. Maybank Islamic M Plus Security Trust Account. Ni dia punya nombor account dia. Okay. So bila dah bank in, make sure tuan-puan hantar WhatsApp gambar resit kepada Ryan. Okay. Hantar WhatsApp gambar resit bayaran ni kepada Ryan. Alright. So selalunya Ryan lah yang akan WhatsApp tuan-puan dululah, ataupun Ryan WhatsApp ke saya. Saya bagi tahu tuan-puan. Macam tu lah lebih kurang lah. Tapi apa-apa hal, gambar resit ni kena bagi bila dah bank in. Modal tu kan, RM30,000 tu, RM 30,000. Okay, bila dah bank in, ambil gambar resit dan hantar kepada Ryan. Right, so saya ingat itu sahaja. Kalau tuan-puan masih ada apa-apa pertanyaan, boleh PM saya dekat Telegram. Okay, PM saya dekat Telegram. Ini saya punya nombor phone. Okay. 0108182358. Okay. Boleh PM di Telegram ataupun di WhatsApp lah. Alright, so semoga membantu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa hal boleh WhatsApp lah ataupun Telegram. Okay. Terima kasih.